Agama ni dia nak kalau boleh kita buat walaupun sikit, tetapi benda tu istiqamah. Agama nak macam tu. Daripada hang duk buat banyak, main satu ketika hang akan rasa beban, hang akan rasa payah, hang akan rasa susah. Sedangkan Nabi pernah tegur sahabat-sahabat dia. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah jemu untuk nak bagi pahala. Hampa nak baca Quran sampai satu malam ni sampai, silakan, tak ada masalah. Hampa nak puasa, silakan. Hampa nak semayang sampai tak berhenti pun silakan. Nabi suruh, tak ada masalah. Tetapi Nabi kata apa? Nabi kata sa'atan wa sa'atan. Nabi kata ada masa dia, masa tu hampa nanti akan jemu, masa hampa akan penat, masa hampa akan berasa Allah bosanlah, tak larat nak buat. Hampa akan rasa macam tu. Sedangkan Allah tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan untuk nak bagi pahala kepada kamu. Bila dah dapat anak pula, anak pun dah waktu kecil seronok, tak sabar nak main dengan anak. Lepas tu anak masuk sekolah, habis anak masuk sekolah, anak dapat kerja, mengaji. Itu kita seronok. Yang tu yang menghiburkan hati kita, dan itulah di antara sunnatullah. Kan kehidupan normal bagi seorang manusia macam tu. Kan anak dah dapat kerja, habis anak dapat kerja, anak beli kereta sebiji kat pak, seronok macam tu. Habis anak beli pula, lepas tu anak pula abang dia kata, ayah, cik ada seorang berkenan ni. Oh ya ke? Dia kata, berkenan nak menikah, seronok dapat menantu pula. Habis dah dapat menantu, dapat pula cucu. Tu nampak tak kehidupan kita tu? Habis tu bila kita sakit, anak pula nanti yang selalu duk tanya khabar kita, anak ni akan jaga kita sehinggalah kita dah tenat, dah lorat betul-betul. Anak ni lah akan main, dia kata ya, kata la ilaha illallah di telinga kita. Lepas tu bila kita mati, anak ni lah Allahu Akbar, menjadi imam, Allahumma ghfir lahu, Allah duk baca doa kepada kita. Itulah di antara kelebihan berkahwin, betul sekalian. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sir. Faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa, wa qala ba'duhum la akulul lahm, wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Fahamidallaha wa athna alayhi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ma balu aqwam qalu kadha wa kadha lakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala, hadis sahih rawahul Muslim. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata pernah terjadi pada zaman Nabi satu ketika, nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3-4 orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Depa ni pi rumah Nabi. Waktu depa pi rumah Nabi, kebetulan Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada, sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sir. Depa pi rumah Nabi, kebetulan Nabi tak ada, tinggal isteri Nabi yang duk ada. Alang-alang dah mereka sampai rumah Nabi dah.
Mereka pergi tanya kepada isteri Nabi tentang amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Maknanya mereka pergi rumah Nabi, mereka pergi tanya Nabi macam mana di rumah, Nabi macam mana dengan semayang malam, Nabi macam mana dengan Quran, Nabi macam mana dengan pergaulan dengan isteri dan sebagainya. Kacau tuan-tuan kalau jenis macam ni. Mereka pergi rumah ustaz, dia pergi tanya bini ustaz pula, ustaz semayang subuh pukul berapa tau? Mampu. Bini pula jenis betul oh dia kata ustaz dia qadha sekali dengan duha. Jahannam. Wa qala ba'dhum, selepas daripada depa tanya isteri Nabi tu, isteri Nabi pun ceritalah macam mana yang depa tahu hidup depa dengan Nabi. Depa hidup dengan Nabi, Nabi ni manusia, Nabi ni manusia biasa, Nabi tidur macam orang, Nabi makan macam orang, Nabi pun buat amal ibadat macam orang, macam tu lah. Bila depa dengar macam tu, faqala ba'dhum, kata setengah daripada depa ni, la atazawwajun nisa. Dengar-dengar tu depa kata, oh Nabi macam tu, aku berjanji pada diri aku tak akan menikah dengan siapa-siapa sampai bila-bila. Dia berkata macam tu, seorang tu kata. Wa qala ba'dhum, dan kata orang lain pula, dia kata la akulul lahm, dia kata lepas daripada ni aku berjanji pada diri aku takkan makan daging sampai bila-bila. Wa qala ba'dhum la anamu ala firash, dan kata setengah daripada depa kata la anam, kami takkan tidur ala firash, kami takkan tidur di atas katil lagi. Yang seorang ni dia kata apa? La atazawwajun nisa, dia kata aku tak mau menikah ni pasal apa? Pasal dia duk ingat dengan pernikahan itu boleh melalaikan dia dengan amal ibadat. Bila menikah nanti duk gelut dengan bini, nak bawa bini jalan, bila bini sakit ni tak ada nak main ke masjid dan sebagainya. Jadi benda tu menyusahkan kehidupan dia sekaligus menghalang daripada buat amal ibadat. Dia duk ingat macam tu. Dan hak kawan ni pula, dia kata tak mau makan daging ni pasal apa? Pasal dia nak tumpu kepada amal ibadat dengan zikir dia. Tuan-tuan, orang hak kaki zikir ni, dia ada satu tarikat, jenis-jenis tarikat hak suka berzikir ni, dia pun tak makan daging. Pasal apa tak makan daging? Pasal bila makan daging ni, dia jadi malas. Dia jadi berat untuk nak zikir, sedangkan dia pun nak tumpu zikir depa tu. Daging dia pun tak makan. Dan kata setengah lagi, dia kata la anamu ala firash, dia kata kami tak mau dah tidur di atas katil ni. Pasal apa? Kalau tidur atas katil ni dia selesa waktu tidur, jadi menyebabkan nak manggil tengah malam tu tak boleh. Bila Nabi SAW balik, isteri Nabi dia habaq kepada Nabi, dia habaq kata tadi ada 3-4 orang daripada jemaah kita, dia mai tanya macam mana dengan amalan abang apa semua. Saya habaq lah. Bila habaq mereka terus bersumpah depan tu, mereka takkan menikah, mereka takkan makan daging, mereka takkan tidur di atas katil, mereka nak tidur bawah ni, nak tidur atas lantai ni. Pasal tak selesa, mudah nak bangkit. Faqala Nabi SAW, Nabi dia bagi respon macam mana? Dia kata mabalu aqwam, dia kata apa pasal mereka ni? Kalau bahasa kita, dia kata apa punca buat ni? Yang hampa pergi sakit-sakitkan diri sampai tak tu pasal apa? Pasal mereka duk ingat bila isteri Nabi cerita tentang Nabi ni, mereka nampak oh amalan Nabi ni taklah banyak mana. Tetapi walaupun tak banyak mana, itu adalah Nabi. Kita jangan duk follow Nabi, kita tak boleh buat cara Nabi, kita kena buat lebih daripada Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi ni telah dijamin syurga oleh Allah, kita ni belum tentu. Tuan-tuan, ada jenis macam tu. Lepas semayang kita tasbih 33 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dia balun 33,000 kali. Orang kata apa banyak ni? Dia kata, kita kata Nabi buat 33. Tak, Nabi itu ahli syurga, hang tu ahli apa? Dia buat kita gitu. Kita main dengan tak biasa duk dengar hadis ni apa semua, tak apa ikut hang. Ada yang puasa sampai tak buka-buka, sedangkan Nabi dia puasa dia buka. Kan Nabi jawab, Nabi kata apa? Bila isteri dia kata kadza wa kadza, bila isteri dia duk habaq macam ni apa semua, Nabi kata lakinni, Nabi kata aku ni Nabi kata
usalli wa anam. Dia kata aku ni mangkit tengah malam dan aku tidur. Dia kata bukan aku tak tidur terus sampai malam. Dia kata aku manusia biasa. Ada waktu aku tidur, lepas tu aku jaga ambil sikit masa dalam waktu malam aku beribadat kepada Allah, bukan terus berjaga daripada Aisyah sampai ke subuh. Wa asumu wa uftir, dan aku juga berpuasa dan aku juga ada buka. Dia kata maknanya tidak tiap-tiap hari aku puasa kecuali bulan Ramadan. Ada hari aku puasa, ada hari aku buka, ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Bukan puasa direct. Itu Nabi. Wa atazawwajun nisa, sungguh pun aku duduk puasa, aku buka, aku bangun tengah malam, aku tidur dan sebagainya, tetapi aku adalah lelaki. Wa atazawwajun nisa, aku menikah. Dia kata ni sampai tak mau menikah langsung. Apa cerita ni? Nabi kata macam tu. Kemudian satu ayat yang cukup mudah, Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang buat amalan yang menyalahi daripada sunnah aku, dia tak suka sunnah aku ni. Sunnah aku ni apa? Tidur, lepas tu mangkit tengah malam, mangkit sikit daripada malam, lepas tu beribadat, lepas tu sembahyang subuh, macam tu duk besoknya. Tidur, silakan tidur. Bila badan berasa tak larat, tidur, berehat dan sebagainya. Puasa, aku puasa, dia kata, dan aku berbuka. Bukan aku buat dalam keadaan ekstrim, bukan aku buat dalam keadaan ta'asub, ghulu dan sebagainya. Itu bukan Nabi. Nabi kata barang siapa yang buat lebih daripada itu, barang siapa yang memberatkan diri dia, faman raghiba an sunnati, dia adalah orang yang tak suka kepada sunnah aku, falaisa minni, dia bukan di kalangan umat aku. Wal ayazubillah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ini nak abang apa kat kita? Agama dia tak suka kepada benda yang boleh membawa beban, sedangkan benda itu tidak diperintahkan. Boleh faham tuan-tuan? Agama ni dia nak kalau boleh kita buat walaupun sikit, tetapi benda tu istiqamah. Agama nak macam tu. Daripada hang duk buat banyak, main satu ketika hang akan rasa beban, hang akan rasa payah, hang akan rasa susah. Sedangkan Nabi pernah tegur sahabat-sahabat dia. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu untuk nak bagi pahala. Hampa nak baca Quran sampai satu malam ni, sampai silakan, tak ada masalah. Hampa nak puasa silakan, hampa nak semayang sampai tak berhenti pun silakan. Nabi suruh, tak ada masalah. Tetapi Nabi kata apa? Nabi kata sa'atan wa sa'atan. Nabi kata ada masa dia, masa tu hampa nanti akan jemu, masa hampa akan penat, masa hampa akan berasa Allah bosanlah, tak larat nak buat. Hampa akan rasa macam tu. Sedangkan Allah tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan untuk nak bagi pahala kepada kamu. Hang buat banyak mana pun Tuhan bagi, bukan tak bagi. Takut kita duk rasa Allah tak larat lah. Kita duk rasa macam tu. Bila kita berasa macam tu, yang akan kita nampak apa dia? Agama memberatkan kita, sedangkan agama tak memberatkan kita. Boleh faham tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita mewajibkan perkara yang sunat. Benda sunat jangan kita mewajibkan. Dan jangan pula kita mengharamkan perkara yang halal. Benda halal. Menikah ni halal tak halal tuan-tuan? Menikah halal, jangan kita mengharamkan untuk kita. Aku tak menikah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal ada bini ni nampak kalut sikit. Jangan macam tu. Agama tak ajar macam tu. Sedangkan benda tu benda boleh, silakan kita buat. Dan mangkit tengah malam, halal tak halal? Mangkit tengah malam halal. Jangan duk haramkan pula sampai tak mangkit terus pula. Kita lagu tu. Kan? Jadi jangan kita duk buat benda-benda macam tu. Yang ketiga, jangan kita pandang, kesimpulan daripada hadis nak abang apa, jangan kita pandang kecil kepada sunnah yang sikit. Jangan. Hak kecil dia apa tuan-tuan sekalian? Senyum kat orang. Sikit lah tu, dia bukan besar pun. Yang kita duk nampak sunnah besar ni apa? Kita duk nampak sunnah besar ni main dengan bubuh sorban besar, dengan jubah apa semua sikit. Lepas tu bubuh pula ada pula, mislah pula dengan kain kot luar pula. Tuan-tuan, lepas tu dengan sugi pula, sugi besar ni dia pergi cari sampai besar tu punya sugi kan, duk tonyoh punya mulut. Orang kata pegang apa tu, pegang apa nama, macam-macam lah orang kata, so pegang meriam punya tu
Kan habis-habis semayang apa semua dia zikir pula tak berhenti-berhenti. Allah, nampak tu sunnah sungguh tu, nampak lagu tu. Tapi metang sikit senyum kat orang ni tak ada. Tak ada jenis macam tu. Ada. Dia main satu macam punya berhenti kereta, keluar-keluar dengan berjalan lagu tu, kita tengok, oi, yang ni kalau kata orang kata malaikat pun orang percaya. Dia masuk dalam main doa Allah, bagi salam pun dia buat tak erti. Orang tanya apa khabar, dia buat relin gitu. Itu sunnah kecil. Jangan kita duk ingat sunnah hak kecil ni. Kita kata kada awak ni tak senyum langsung, dia kata Allah senyum. Apa senyum kena kecil ni, hak besar tu dia kata tu. Nu zikir apa semua nu besar, nu baca Quran apa semua nu besar. Kan? Semayang apa semua nu lagi besar. Jangan, agama tak ajar macam tu. Kalau benda tu kalau benda tu tidak ringan, tuan-tuan sekalian, kalau benda tu ringan di sisi agama, nescaya Nabi tak ajar kat kita, betul tak? Nabi suruh kita senyum kat orang. Nabi suruh tak? Nabi suruh. Kalau tidak, Nabi kata tu saudara senyum, ikut hamba lah, hamba puasa nak senyum, hamba senyum. Maknanya benda tu kecil. Tapi tak, Nabi kata ibtasim, senyumlah hamba kepada orang. Sesungguhnya senyum tu adalah sedekah. Nabi sebut macam tu. Tu yang senyum kat tabung masjid tu. Pasal dia ingat sedekah. Tuan-tuan, apa kata Imam An-Nawawi? Imam Nawawi kata, termasuk orang yang kufur kepada Allah, wal'ayazubillah. Termasuk orang yang kufur kepada Allah jika meremehkan sunnah, dengan menganggapan sunnah Nabi menyebabkan rasa diri dia tu hebat daripada Nabi. Macam mana tuan-tuan? Itu meremehkan lah. Orang kata, hang buat ni lebih daripada Nabi ni. Dia kata, tu Nabi, dia kata. Kan Nabi tak apalah, dia buat sikit pun dia duduk dalam syurga. Dia kata, kita ni kena buat lebih lah daripada tu. Maknanya hang cuba meremehkan sunnah Nabi. Hang ingat hak sikit tu tak bermakna. Hang duk nampak hak besar tu, maknanya meremeh. Imam Nawawi kata kufur. Dah bukan saya nak habaq tak tuan-tuan, lepas badan ni tuan-tuan buat ta'ati pula dengan sunnah pula. Kan lepas ni main dengan pakai seluar jin, dengan baju apa, jubah apa, langsung tak pakai. Dia kata Allah, dia kata Tok Saduk turut Nabi lah, takat-takat boleh, sudahlah. Nabi pun buat sikit-sikit aja, yang kita nak buat pulun-pulun sangat. Pasal apa? Terus dia jadi kelang kabut habis. Ustaz Luqman main bulan depan, tengok-tengok, oi, dengan pakai jin Levi's punya, dengan baju bilabong Quicksilver punya, lagu tu punya naga duk ada depan ni ke semua ni. Kata pok-pok ni game black metal kami mengaji kuliah kita. Boleh faham tuan-tuan? Tu pun nak kena jelas kat tu. Takut lagi duk pergi sembang di luar, kata dia kata lepas badan ni aku nak lempak orang jubah aku. Betul apa? Jangan lagu tu. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Saya tak nampak pun tuan-tuan senyum pun pasal pakai topeng tu. Okay. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Alqamah radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu ma'a abdillah falaqiyahu Uthman bimina faqala ya Abdurrahman inna li ilayka hajah fakhalau qala Uthman hal laka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikra tudhakiruka ma kunta ta'had. فلما رأى عبد الله أليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah ni tuan-tuan sekalian, kita pernah dengar kisah tentang Alqamah dengan ibu dia. Tuan-tuan pernah dengar kan? Sebenarnya itu adalah hadis palsu. Kan kata Alqamah ni, dia pergi jumpa mak dia, kan, mak dia tak mau mengampunkan dia, kan, mak dia kata aku tak mau. Waktu tu Alqamah sedang sakit, waktu tu sakit nak mati. Jadi orang pergi habang kat Nabi, orang pergi kata kat Nabi, ya Rasulullah, ni Alqamah ni sakit teruk ni. Nabi kata dia ada sakit, dia ada buat dosa kat siapa-siapa ke yang teruk sangat sakit dia waktu lorat teruk ni. Dia berkata ni mak dia tak mau tengok dia, mak dia tak mau memaafkan dia. Jadi Nabi pun pergi dekat mak dia. Nabi kata, pasal apa yang hang tak mau memaafkan anak hang ni? Dia kata, anak aku dia lebih mendahului isteri dia daripada aku. Kata Alqamah tu. Lepas tu hang tak mau maafkan dia, aku tak mau maafkan dia. Nabi kata apa? Kalau macam tu tak apalah,
lah kalau hang tak mau maafkan dia, biar aku sahajalah yang seksa dia, Nabi kata. Jadi mak ni kata apa? Walaupun aku tak memaafkan dia, aku tak rela tengok orang lain menyiksa dia. Mak dia kata macam tu. Tak apa kalau macam tu hang maafkan dah. Tak apalah, oleh kerana hang suruh aku maafkan dia wahai Nabi, aku akan ikut cakap hang. Bila mak dia memaafkan Alqamah, barulah Alqamah melepaskan nafas yang terakhir, dia boleh mati, kata sekalian. Dan cerita tu dibawa oleh ramai orang. Kan bila main cerita tentang ibu bapa ni, orang akan cerita kalau kita tak taat kepada ibu bapa, kita ni duk derhaka pada ibu bapa, nanti mati kita susah. Tuan-tuan nampak macam tu? Rupa-rupanya bila cek balik cerita tu adalah cerita yang tidak ada dasar dia. Cerita tu cerita yang bohong, termasuk dalam maudhu', iaitulah rekaan semata-mata, tak ada. Boleh faham tuan sekalian? Minta maaf lah. Kalau ada ustaz mana-mana cerita apa semua, tuan-tuan jangan duk bangkit angkat tengah ustaz, jangan duk cerita bohong, janganlah macam tu. Kan keluar-keluar pergi pegang ustaz, saya minta maaf, ustaz cerita tentang Alqamah tadi betul tak betul? Dia tahu kata, saya biasalah duk dengar-dengar orang cerita, kata cerita tu cerita bohong. Hampa kira semua bohong ustaz tu kata macam tu kat kita. Kadang-kadang lagu tu tuan sekalian, tapi cara elok lah, cara elok lah. Kita bukan nak bergaduh dengan orang. Baik, Alqamah ni dia cerita. Dia kata satu hari aku bersama dengan Abdullah. Falaqiyahu Uthman bimina. Kami jumpa Uthman. Dia dengan Abdullah. Dalam ni dia tak abang Abdullah. Dia kata dia keluar dengan Abdullah. Lepas tu dia jumpa Uthman di Mina. Bila Uthman jumpa dia, Uthman kata kepada dia, Uthman kata, wahai Abdullah, dia kata, halaka ya Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikra tudzakiruka ma kunta ta'had. Uthman tanya dia, Alqamah, hang bila nak menikah ni? Kan macam kita lah, tengok nampak orang bujang ni lama sangat, hang bila nak menikah? Hang tak mau ke bila hang menikah ni ada orang tolong duk peringat hang supaya mai semayang, ada orang bantu hang dalam soal agama, kan? Hang ada bini boleh mententeramkan hati hang, kan? Dia tanya Alqamah. Falamma ra'a Abdullah alaysa lahu hajatun ila hadha asharra ilayya. Faqala ya Alqamah fantahaitu ilayhi wa huwa yaqul ama la in qulta dhalik. Tiba-tiba bila Uthman tanya Alqamah ni, hang tak mau menikah ke apa ke, berubah muka Alqamah ni. Alqamah nampak macam dia tak apa nak mau menikah. Tuan, ada jenis macam tu orang ni. Kan? Orang kata tak mau ke menikah ni, dia duk nyeh gitu. Semua pakai ada, rumah ada, kereta ada. Tu bini ya tak ada yang tu. Kenuri orang pakai duk pi dah, tolong orang habis dah. Kira duk kipas pengantin tu dia lah orang dia. Orang kata hang duk kipas pengantin, tunggu hang tak jadi pinang muda ya, pinang muda. Kan? Hang bila nak menikah? Dia duk nyeh. Kita pasal apa dia ni? Kita bila orang tak menikah ni, kita fikir macam-macam dia ni tak mau ke jantan kot. Dia pergi kot tu pula lah. Kata kita ni tak mau ke jantan kot. Pasal aku duk tengok dia berkawan dengan semua lelaki. Memanglah takkan nak berkawan dengan perempuan kot. Ada orang duk fikir lagu tu. Dah apa ada orang fikir lagi, dia ni dulu pernah dikecewakan kot dulu. Dia main macam tu. Tak mau menikah hantar sekalian. Jadi Alqamah ni pun dia jadi muka dia jadi lain. Bila jadi lain, apa kata Uthman ibnu Affan? Uthman kata, lah ni macam ni lah. Aku nak abangkan satu wasiat daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Ya ma'syarasy syabab. Nabi kata, wahai pemuda. Sebab Alqamah ni muda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bila dah sampai masa dia, hampa dah cukup, perbekalan semua hampa dah ada dah, ilmu tentang rumah tangga hampa dah ada dah, Nabi kata falyatazawwaj. Jangan tunggu lama-lama, nikah cepat-cepat, Nabi kata. Bila dah cukup, dah sekalian, cukup umur, semua pakai dah ada dah, dengan rumah ada, kereta ada. Kalau kita combine pada hari ni lah, kereta ada, apa semua, kerja apa semua dah ada dah. Maknanya diri dia pun dia dah lepas dah. Lepas tu tanggungan ibu bapa pun dia dah bantu dah. Cuma di rumah tu, kalau ada satu orang, hak tu pun dia boleh support, tak ada masalah. Waktu tu apa kata Nabi SAW? Falyatazawwaj. Ham nikah lah, buat apa lagi? Kan? Kemudian Nabi kata, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi kalau hang tak mampu untuk nak menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah hang berpuasa, hang tahan diri hang. Tuan-tuan ingat mudah ke nak tahan diri? Oh, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan pakai topeng tetapi mata tak tutup, betul tak betul? Kan? Takat bau perfume orang perempuan ni kita tak bau dah, tapi mata tu dia nak kayak. Kan? Nampak biji mata yang duk relim jalan lagu tu, pergi bilik ayam masuk. Tuan-tuan perasan? Ada jenis macam tu.
Oh akbar, mata tu jaga elok kan. Tambah pikuk market apa semua sini, market mana tu kan, market BM apa semua tu kan. Pi tentu market BM tak apalah, macam makcik-makcik kita pi tak apa pakai tudung labuh elok apa semua, nu amoi-amoi duk kutip ke kerang. Dia kutip kerang, dia pakai baju singlet gitu ya kan. Tuan-tuan pun duk tengok, kerang apa masuk dalam baju dia kan. Tutup yang ni orang pun tak perasan, pi pun tak pakai kepiah apa, orang pun tak tahu dia ni orang baganyok ke apa ke kan. Dia duk kutip, kita pun lagu duk kutip, kita kutip juga kerang tapi plastik kosong, tak ada apa, kita bubuh. Mata kita tu mata kerangjang nama dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi suruh, Nabi kata fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa tu akan menahan diri kita. Bila kita puasa tuan-tuan, kita tahu puasa bukan tekak diri kita tak makan, tetapi penglihatan, pendengaran dan sebagainya kita tahan daripada buat benda-benda yang tak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'ah fa'ata imra'atu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha faqada hajatah summa kharaja ila ashabihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'ah falyati ahlah fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi atau kama qal. Hadis sahih rawahul Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'ah. Dia kata Jabir kata apa, pernah jadi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sudah terlihat satu orang perempuan yang bukan bini dia, dan Nabi ni manusia kan. Jadi apa yang dia buat tadi, tuan-tuan kata oi Nabi pun mata keranjang lebih kurang aku lah kan. Kita nak cari, nak boleh kat kita lagu tu lah kan. Jabir kata apa, dia kata satu hari Nabi SAW ra'a imra'ah, Nabi tengok ada satu perempuan. Nabi tengok perempuan tu. Bila Nabi tengok perempuan tu, fa'ata imra'atahu Zainab, Nabi tengok-tengok terus Nabi balik ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi pergi rumah Zainab, wahia tam'asu mani'atul laha faqada hajatah. Nabi menyelesaikan qada hajat dia bersama dengan Zainab. Kalau dalam istilah yang tak apa nak cantik kita guna ni apa, bila Nabi tengok benda tu telah menaikkan, menggairahkan, tapi benda tu tak sesuai letak pada Nabi SAW. Cuma kalau kita fikir selaku manusia biasa, benda tu normal lah. Tuan-tuan tengok perempuan, tengok uish comel, tu yang kata gairah tu, benda comel-comel, takkan nak kata tak comel. Tak nak orang dianggap siapa kan. Tengok satu perempuan, uish segok lah dia ni, pum kata kena katok dengan kipas lipas kan. Bini apa gatal ni dah comel, aku kata comel, takkan aku nak kata tak comel kot. Betul tak betul kan. Dia benda dia macam tu untuk sekalian. Tuan-tuan setuju kat saya kan ni? Tak nampak angguk pun takut kah? Jangan takut kan. Dia benda macam tu. Cuma nak habang apa tuan-tuan, dalam hadis ni bukan nak habang kata Nabi tu teruk dah, cuma nak habang kat kita macam mana kita nak troubleshoot, kita nak selesaikan kalau benda tu jadi kat kita. Itulah panduan daripada Nabi. Boleh faham tuan sekalian? Kita pergi mana-mana kita tengok-tengok, kita tertengok, hak Nabi ni tertengok, bukan sengaja pergi tengok. Jangan tu duk jadi kat kita ni sengaja pergi tengok, betul tak betul kan. Dia pergi pasar malam mana-mana, dia tengok ada jual CD kungfu ke apa ke, dia pergi rapat-rapat, dia duang kat kenin aku tu, bagus-bagus tak ada, bagus-bagus pula. Cina tu kata ya Haji pun mau bagus-bagus. Oh dia kata mau bagus, dia kata kan, cushion baru debuh tu. Saya tak tahulah lagu mana, orang cerita kat saya lah kan. Dia balik-balik dia duk jadi tu yang bumbung terkeluar tak tahu pasal apa. Hak tu kita cari pasal, betul tak betul tuan? Kita pergi tengok, dah tengok cukup lah, duk berhenti hampir tengok apa lagi kan. Hak Nabi ni tertengok. Bila Nabi tertengok, terangsang tuan-tuan sekalian. Bila terangsang, maka Jabir kata apa, Nabi SAW dia terus balik menyelesaikan rangsangan dia tu dengan Zainab isteri dia, halal tuan-tuan sekalian
Nampak tak? Kita pun macam tu. Itulah kegunaan, itulah hikmah kita menikah. Kemudian summa kharaja ila ashabih, Nabi pun keluar kepada sahabat dia. Faqala, dan Nabi cerita kepada sahabat dia. Nabi kata innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan. Nabi kata jaga elok-elok lah. Nabi kata orang perempuan ni kalau dia mula keluar, syaitan nanti akan follow dia. Minta maaf perempuan, bila mula keluar, syaitan nanti akan follow dia. Follow tu bukan nak menggoda dia dak, tapi syaitan tu Nabi kata wa tudbiru fi surati syaitan. Syaitan tu akan duduk dekat perempuan tu dan menggambarkan perempuan tu supaya dia boleh attract orang lelaki. Sebab tu orang perempuan kita suka tengok. Betul tak? Kan? Dia tarik orang lelaki. Bila tarik tu orang lelaki ni, dia tak puas sekali dengan tengok, dia nak kena tengok 2 kali. Kan? Bila tengok 2 kali, tuan-tuan tahu perangai siapa tengok 2 kali ni? Perangai syaitan. Kan? Lepas tu duk marah kat bini pula. Hanya duk marah kat aku tengok dia bukan pasal aku, pasal syaitan duk suruh tengok. Bini kata, Allah, apalah haji syaitan ni. Bini buat kat kita haji syaitan. Padam muka kita. Kan? Jadi tuan. Jadi jaga elok-elok. Jadi orang perempuan ni dia keluar, dia terdedah kepada fitnah itu lebih besar. Itu bahasa mudah dah. Dia keluar tu terdedah kepada fitnah. Syaitan nanti akan follow dia, lepas tu syaitan akan buat. Dia ni tak cantik mana, tapi syaitan akan buat tu mengelabui mata kita nampak cantik. Dia kata tiap-tiap hari duk tengok tak ada apa ni, tapi mai hari ni nampak cun lain macam ni. Pasal apa? Rupanya kita baru lepas minum kopi cap gajah tadi ni. Tu yang kita nampak lain macam tu. Nampak tak sekalian? Bila ada kona bigot tu, dia akan jadi macam tu. Fa idza absara ahadukumul mar'ah falyati ahlah fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Nabi kata, apabila kamu dah jadi lagu tu, maka selesaikan dengan isteri di rumah. Kalau ada isteri di rumah. Kalau tak ada, punggah tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada, mailah kolah masjid 2 kosong lagi, hang bergelumanglah seorang-seorang dalam tu. Kau bagi turun balik rangsangan apa semua tu, baru balik ke rumah. Boleh faham tuan sekalian? Tak apa nak setuju tang ni. Baik. Pasal apa Nabi kata fa inna dhalik, sebab benda tu dia akan menghilangkan wah-wah di hati kita. Kan, kita nak semayang, kita nak baca Quran, kita nak berzikir apa semua tuan-tuan, kalau dibayangi dengan benda-benda yang tak elok, hati kita tidak akan tenteram. Tuan-tuan semayang pun duk nampak Allah tadi, ya Allah awaklah comel sangat dia ni. Dia main macam tu lah semayang. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam tu agama suruh bagi selesai bang. Mudah-mudahan mukadimah ini memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Baik, kita dengan kesempatan yang ada, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis. Isyak kau berapa? 8.54. Okey, baik. Ada masa sikit tuan-tuan sekalian. Baik, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Siapa yang ada kitab Jawi, kita buka muka surat 22. Manakala kitab Rumi pula, muka surat apa tu? 75. Okey, 75. Ini satu tambih. Okey, baik. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan, saya nak minta sikit lagi, boleh mai ranjak depan sikit tak? Sebab ada kawan-kawan kita duk mula masuk lah. Takut lagi polis pergi masuk tang tu, hak belakang tu bakal kena habis-habis sebab tak ada penjarakan sosial. Mai tuan-tuan, mai. Mai ke depan tak apa, Kan? Mai ke depan tak apa tuan. Tuan-tuan jangan risau, tak apa mai. Mai abang subuh kena duduk depan. Dia nama subuh kena duduk depan. Kalau nama Aisyah tak apa, duduk belakang. Melawak Baik tuan, boleh, okey lah. Baik, kita tengok kitab kita. Ini suatu tambih. Tambih ni makna apa? Tambih ni makna dia adalah peringatan. Ada seorang ulama nama dia Abdul Wahab Munabbih. Abdul Wahab Munabbih. Tuan-tuan nak buat nama anak Munabbih pun boleh, tak ada masalah. Kan, tambih. Kan saya duk sebut selalu dah benda ni. Bila main tang ni saya mesti hurai juga. Kan ada satu kitab, kalau tak silap di sini pun ada mengajak kot, nama kitab Tanbihul Ghafilin. Ada tak? Betul? Ada kan? Kitab Tanbihul Ghafilin, iaitulah peringatan kepada orang-orang yang ghafilin, orang yang lalai, yang ghaflah. Ghaflah ni maksud dia lalai lah. Ghaflah ni maksud lalai, maksud dia suka lupa, maksud dia alpa. Itu Tanbihul Ghafilin. Baik, dia kata ini suatu tambih pula, dia kata. Tatkala kita ketahui daripada segala jalan yang jadi kebinasaan di atas segala orang yang berkahwin seperti yang tersebut dahulu itu. Sebelum ni kita cerita tentang binasanya kahwin, betul tak betul?
Kan, bila hampa kahwin, ada benda-benda yang hampa nak kena ingat. Kita duk baca yang tu. Kan, kita kena ambil peringatan. Kahwin ni dia macam ni, dia macam ni. Siapa yang tak betul-betul konsisten dalam kehidupan beragama dia, benda kahwin ni lah yang akan menjadi satu halangan untuk dia berbuat amal ibadat. Macam mana yang sahabat Nabi duk fikir tadi ni. Sebelum kahwin duk nampak di masjid. Sebelum kahwin ni panggil lah waktu bila pun tuan-tuan sekalian. Mai dah. Tapi lepas kahwin tak nampak dah di masjid. Saya ada kawan 3-4 orang lagu tu, hak kawan bujang-bujang ni. Tapi bukan depa ni bujang okey. Tak tahulah lepas ni lagu mana. Kan dia bawa kitab Muhimmah ni pergi mengaji kat kita, tang mana ada kau belah Tanjung tu, dia ligan pi, dia hambat kita ni. Lepas tu saya yang tak tahan tu siap dengan tepuk, siap dengan tumbuk tangan ni. Ustaz, saya lepas menikah ni saya bawa bini saya nanti mai ikut kat kuliah ustaz. Oh ya ke? Kita ya ke tu sampai kelar tak jumpa. Kan? Lepas menikah tu ruyup tak tahu pergi ke mana. Saya rasa mungkin lah kot dia pergi ke planet COVID kot kalau ada. Tak tahu pergi ke mana tuan sekalian. Kan nak berjumpa tu saya nak angkat kenin ni agak dia. Kan angkat kenin tu kawan orang salah. Itu. Kan jadi macam tu. Jadi adalah beberapa lagi. Kan bila kita menikah, kalau tak ada ilmu, benda tu akan menjadi satu tanggungan yang berat kepada kita. Kalau ada ilmu tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak balik rumah. Balik rumah lepas Aisyah balik tengok isteri di rumah dah siap semayang. Maghrib semayang dah. Aisyah dah semayang dah. Tak ada masalah apa. Tapi kalau tak ada ilmu, kita main masjid, kita balik rumah, kita pun tak pernah cerita kepada isteri di rumah tuan-tuan sekalian. Jenuh. Kata hang duk teriak apa saya bang ni? Dah dia kata tadi cerita 7 hari mencintai ku sedih. Kacau kita pun. Awak sedih sungguh ke? Sedih sungguh dengan kita tengok esok tak main ke masjid dah. Tu nak jadi masalah tu. Betul ke 7 hari mencintai ku? Cerita Melayu ni macam dia duk main kot tu, ada pemohong tuan-tuan ya. Mana ada 7 hari bercinta? Ya Allah, macam-macam lah. Dulu cerita apa dulu? Apa nama cerita sewa suamiku lah apa. Macam-macam cerita tu. Karut sungguh. Baik. Jadi benda tu. Baik, malam ni kita nak tengok apa faedah dia. Faedah kita menikah pula. Kan tadi dah habaq dah sikit dalam mukadimah tadi dah menikah, itu faedah dia. Dia kata maka sayugianya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Kan bila menikah ni banyak kelebihan dia. Maka adalah faedah yang berkahwin itu ada 5 perkara. Kahwin yang pertama faedah dia bagi kat kita faedah yang ulama dia letak dalam kitab dia kata ada 5 benda. Yang pertama dia kata adalah dapat anak. Dia kata menikah tu antara faedah dia dapat anak. Sebab tu tuan-tuan, bila orang yang tak ada anak kan, orang tak ada anak ni kita pun janganlah duduk pergi sindia apa semua, sebab rezeki Allah Taala tak bagi kat dia. Kan? Rezeki Allah Taala tak bagi. Dan benda ni pun tuan-tuan, bila dia tak dapat anak pun macam-macam kerja dia boleh buat. Saya adik-adik saya baru ni dapat adik saya tu pernah main kedai bakso. Dia pun dekat 7 tahun 8 tahun juga. Tuan-tuan, kira duk menitik air mata ya. Kawan-kawan duk up dalam Facebook apa semua gambar anak apa semua, dia pun senyap duk like lagu tu lah. Lepas tu dia ajak berjumpa dengan kawan-kawan lama. Pakat berjumpa dia pun bila dengan bawa anak kecil kawan-kawan tu, Allah dia pegang anak kecil. Orang pula pergi tanya, hang bila lagi? Bila kena soalan tu tuan-tuan, serupa dengan kena simbah dengan minyak petrol tu. Ram demai Allah, tengok muka suami dia, suami tengok dia lagu tu lah. Baliklah kereta pun senyap sampai rumah. Tak ada benda apa nak sembang. Pasal apa kena soalan ni macam tu. Kan tak apalah kawan-kawan, ni kena mulut-mulut hebang siapa kita ni. Kan? Apa? Ada angkat tangan lagu tu apa je? Apa buat malu baganyok ya. Ada buku tu. Entah dah orang baganyok, entah dah kan. Menikah apa semua ni kurang-kurang 12 orang entah dah. Tak tahulah, dia kata aku duk catu tengok anak Korea, takat-takat lah ni anak Korea tak ada lagi, tak ada anak semua bekas ada, dia kata 7 orang, 8 orang, 13 orang pun ada, dia kata kan. Tuan kita candik itu tak boleh, tak kena. Boleh faham tuan sekalian, tak kena. Sebab apa? Benda ni anugerah yang Allah Taala bagi, dan benda ni adalah ilmu sa'ah. Benda ni adalah innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah Taala tahu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, Allah Taala tahu bila turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah Taala yang tahu apa yang ada pada rahim seorang ibu. Hanya Allah Taala yang tahu. Kan? Jadi antara faedah bila kita menikah, kita dapat anak. Nak duduk dua dengan isteri ni tuan-tuan sekalian kan, setahun, 2 tahun, lepas tu main 3 tahun, 4 tahun dia mula berasa rumah kita ni kosong, tak ada anak apa semua. Itu faedah dia.
Bila dah dapat anak pula, anak pun dah waktu kecil seronok tak sabar nak main dengan anak. Lepas tu anak masuk sekolah, habis anak masuk sekolah, anak dapat kerja, mengaji. Itu kita seronok. Yang tu yang menghiburkan hati kita, dan itulah di antara sunnatullah. Kan kehidupan normal bagi seorang manusia macam tu. Kan anak dah dapat kerja, habis anak dapat kerja, anak beli kereta sebiji kat pak, seronok macam tu. Habis anak beli pula, lepas tu anak pula abang dia kata, ayah, cik ada seorang berkenan ni. Oh ya ke? Dia kata, berkenan nak menikah. Seronok dapat menantu pula. Habis dah dapat menantu, dapat pula cucu. Tu nampak tak kehidupan kita tu? Habis tu bila kita sakit, anak pula nanti yang selalu duk tanya khabar kita, anak ni akan jaga kita sehinggalah kita dah tenat, dah lorat betul-betul. Anak ni lah akan main, dia kata ayah, kata la ilaha illallah di telinga kita. Lepas tu bila kita mati, anak ni lah Allahu Akbar, menjadi imam, Allahumma ghfir lahu, Allah duk baca doa kepada kita. Itulah di antara kelebihan berkahwin, tuan-tuan sekalian. Kalau setakat nak nikah, semua orang boleh menikah, tetapi nak mendapatkan anak, nak jaga anak, itu yang susah. Boleh faham tuan sekalian? Dan kita nak didik anak tu macam mana didikan agama bagi kat kita. Allahu Akbar. Kalau kita terlepas daripada landasan yang sebenar, kita tak akan dapat seperti mana anak yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau anak tuan-tuan sekalian boleh semayang, mau baca Quran, mau pergi mengaji agama, Allahu Akbar, minta kepada Allah, ya Allah, bagilah istiqamah kepada anak aku, ya Allah. Boleh faham tuan sekalian? Kita dalam kubur nanti kita mengharapkan doa daripada anak-anak. Macam mana kita sekarang, tuan-tuan tengok macam mana tuan-tuan sekarang lah. Saya minta maaf lah, tuan-tuan balik muhasabah tengok. Aku duk berdoa dekat pak aku. Lah ni, aku duk berdoa dah, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ada tak tuan-tuan angkat tangan lepas semayang, ya Allah ampunilah ya aku, ya Allah ampunilah mak aku? Pernah tak buat macam tu? Kadang-kadang bila mai kuliah macam ni, kuliah ni duk habaq, sagi yang Isya baca lah Ustaz. Lepas tu duk subuh, esok lupa. Kalau macam tu kita buat dekat mak pak kita, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita lagi macam mana nanti? Kita dah meninggal, kita duk di kubur mengharapkan doa daripada mereka. Sebab doa anak ni Tuhan akan bagi kat kita terus. Kita duk harap doa tak sampai, harap doa tak sampai, harap doa tak sampai. Sampai dalam kubur ni duk maki serapah anak-anak kita ni. Kalau aku tahulah kata mereka ni akan lupakan aku ketika mana aku dah mati, aku tak kelapang dah bapak ni, kita akan kata macam tu. Tapi waktu dalam kubur, penyesalan sudah tidak memberikan apa-apa makna. Lah ni tuan-tuan sekalian, didik betul-betul lah ni. Bila anak kecil kita kata, mak, saya nak pakai tudung, tudung bagi kat dia. Jangan duk kata, Allah, adik kecil lagi pakai nampak berpeluh, nampak panas, kesian dengan tak, dia nak kita bagi, tuan-tuan sekalian. Ayah nak ikut ayah main ke masjid, bawa dia main ke masjid. Tapi Covid ni tak boleh bawa main lah. Tak boleh bawa main pun, tuan-tuan semayang lah di rumah. Kan? Balik, tengok adik semayang dah lagi. Dia kata dah lagi duk tunggu ayah. Tak apa. Walaupun tuan-tuan semayang dah maghrib di masjid, buat sekali lagi di rumah. Tak ada masalah apa, tak ada rugi apa. Sebab kita nak didik anak kita tu. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan marah pun saya tak perasan, pasal tuan-tuan pakai topeng. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia kata adalah dapat anak, dia kata. Iaitulah asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin, kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Nampak tak? Maknanya atas dunia ni jangan kita sunyi daripada jenis manusia. Dan hatta Nabi SAW, Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata tazawwajul waludal wadud. Nabi kata menikahlah dengan wanita yang subur dan boleh melahirkan anak yang ramai. Yang ni pun tuan-tuan nak kena tengok. Ayah-ayah kita dulu cukup tengok benda-benda macam ni ni. Kan kita habang kat ayah, cik ada berkenan satu orang perempuan ni. Ayah kita pergi risik tengok. Hang kenal dak dia ni? Kata kenal. Dia keturunan dia macam mana? Allah, keturunan depa ni pantang hujan Tahu pantang hujan? Kan, pantang hujan. Kira ambulans duduk di rumah dia tak pergi ke mana. Wih, iya ke? Berapa orang? Dia tak tahulah kalau ibu dia dua ibu. Hak ibu mula-mula tu dekat-dekat 24 orang anak. Ibu mula-mula 24. Kalau campur dua tak 48 orang anak dah, tuan sekalian. Oh, dia kata ibu tu. Kira ibu tu lagu tu lah. Tali pusat duk ada dia tak ada nak buang tali pusat, main tali pusat baru pula. Boleh faham tu? Jenis macam tu ambil lah. Orang tua dulu.
Ada duk fikir sampai tara tu. Tapi kalau dah jodoh kita dengan orang yang tak ramai anak pun janganlah kita duk pi hina dia pula. Agama tak ajar macam tu. Nabi kata fa inni mukathirukum bikumul umam. Nabi kata sebab aku ni aku akan berasa seronok dengan umat yang ramai. Nabi kata, dan aku bertanding dengan bertanding dengan nabi-nabi yang lain. Ketika mana di padang mahsyar nanti ramai akan berkumpul, tuan-tuan sekalian. Umat Nabi Adam akan main ramai, umat Nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, tiba-tiba akan nampak satu gerombolan yang lagi ramai daripada nabi-nabi yang sebelum tu. Siapa dia depa ni? Depa lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun senyum pasal umat dia ramai, tuan-tuan sekalian. Nabi suruh cari hak macam tu. Kan? Tapi la ni bila mai ke la ni dia tak macam dulu dah. La ni kalau kira beranak ramai, kita pula ada sabuk kepala. Betul tak betul? Hang dah tu orang kata kat anak kita, dah lah tu aku nampak siapa anak merak lah duduk belakang ni. Kita kata anak merak kat dia. Dia kata hang tengok tu, dia kata semua tu kira daripada 1 tahun 2 tahun dia naik tu sobangan tangga. Tuan-tuan sekalian, kecil-kecil belakang tu duduk berjalan. Kalau dia berjalan tu nampak sobangan itik bawa anak jalan biar mata tu. Dia habiskan dia lah rezeki dia. Dalam 10 orang anak dia, tuan-tuan sekalian, belum tentu 10 boleh jaga dia. Boleh faham tuan sekalian? Belum tentu 10 boleh jaga dia. Jadi biar pilih ramai pun tak apa tuan sekalian. Cara didikan dia bagi betul, sekurang-kurangnya dalam 10 tu pasti ada 1-2 orang yang boleh mendoakan dia. Yang tu pun dah cukup bagus. Daripada 2 orang, 2 orang ni pun tak tahu pergi ke mana. Tu payah. Baik nah. Baik. Dan dia kata apa di sini lagi? Dia kata, dan yang demikian itu muwafaqah dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Allah taala suka dan juga rasul pun suka, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Allah taala cukup seronok ni orang yang hak menikah ni. Allah cukup seronok. Bukan takat Allah cukup seronok, Nabi pun seronok. Nabi kata an-nikahu sunnati, menikah itu adalah sunnah aku. Boleh faham tuan sekalian? Menikah tu maksudnya menikah bukan menikah seorang, bukan menikah 2, 3, 4. Yang tu pun sunnah Nabi juga. Tapi hak lebih aula, lebih utama, nikah dulu. Nikah seorang dulu. Ni kita hak nikah seorang kita tak nampak sunnah sangat. Hak tambah 2 orang, 3 orang, 4 orang, hak tu baru kita nampak sunnah. Kan? Hak tu boleh baca lah. Tidak. Baik, lepas tu dia kata apa? Dan setengah daripada faedah dapat anak itu iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati keduanya. Tuan-tuan, di antara kelebihan dia apa? Anak kita akan mendoakan kita ketika mana kita dah mati. Syarat dia mula daripada sekarang. Saya minta maaf, mula daripada sekarang tuan-tuan, jangan lekang mulut kita untuk mendoakan kedua ibu bapa kita. Baik, kita baca sikit lagi. Dan setengah mana tadi? Iaitulah dibilangkan ia daripada amalnya yang saleh yang kekal kemudian daripada matinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan tanda dekat seperti. Tanda dekat situ. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh nah kita berhenti dekat tu nah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, mungkin kuliah kita akan tukar ni kot. Kalau tak ada aram melintang, kuliah saya akan tukar tarikh, tukar hari Isnin minggu ke-2 Pak Zuna. Minggu kedua tuan-tuan sekalian. Minggu kedua. Baik, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.